Selamat pagi kepada Dr. Wong. Hari ini kami akan membentangkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT serta kesannya terhadap kuantiti hidup penduduk di Kampung Baru, Kota Salahan di negeri Sarawak. Saya Louis akan membentangkan pengenalan. Teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT adalah teknologi yang disedia ada dan digunakan secara meluas yang boleh digerakkan untuk mempercepatkan kadar dan skala transformasi yang dinyatakan oleh The Earth Institute, Columbia University, and Ericsson 2016. SAFPI pada tahun 1982 menyatakan bahawa kuantiti hidup merujuk kepada kehidupan individu di luar atau jauh dari pekerjaannya. Ia adalah kehidupan individu dan dalam keluarga masyarakat dan persekitaran tempat mereka tinggal. Objektif kajian mengenalkan pasti jenis ICT yang digunakan untuk berkomunikasi semasa dan selepas PKP. Kedua, mengetahui jenis ekonomi yang dilakukan oleh penduduk kampung. Ketiga, mengetahui impak ICT kepada penduduk serta mengenal pasti cabaran penduduk terhadap kesediaan ICT. Lokasi kajian. Kampung Baru terletak di Kota Salahan, Sarawak. Perjalanan mengambil masa 30 minit dari Universiti Malaysia Sarawak ke Kampung Baru. Kampung ini adalah sebuah hutan yang ditolakkan oleh pihak kerajaan sebelum dijadikan sebuah pertempatan untuk masyarakat. Sebelum kampung ini dinamakan sebagai Kampung Baru, kampung ini dahulunya dikenali sebagai Kampung Panjuh yang dinyatakan oleh Ketua Kampung Baru pada tahun 2024. Saya Nik Muhammad Azrul, saya akan meneruskan pembentangan ini. Bagi suratan kajian pula, ekonomi yang didefinisikan oleh Weber adalah sebagai tindakan sosial yang berkaitan dengan pengeluaran, distribusi dan penggunaan sumber yang dihadkan. Selain itu, Weber juga mendefinisikan masyarakat sebagai penyertaan individu dalam tindakan sosial di mana tingkah laku seseorang memainkan peranan yang penting. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Syazwana Aziz 2021 bertujuan untuk meneliti konsep berdasarkan kajian-kajian lepas bagi pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ICT, terutama sekali dalam skop media massa dan media sosial terhadap kualiti hidup bagi golongan belia yang berumur 16 tahun sehingga 40 tahun. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dua kesan, iaitu kelebihan dan kekurangan yang timbul kepada kehidupan golongan belia dalam penggunaan ICT. Seterusnya, kaedah kajian yang telah digunakan ialah pemerhatian dan rujukan. Baiklah, kita akan beralih kepada dapatan kajian pula. Saya akan menjelaskan penanaman padi sebanyak 30% atau 6 orang responden yang menjalankan aktiviti tersebut. Padi yang mereka tanam biasanya bagi tujuan keperluan sendiri, iaitu dimakan. Namun, jika terdapat lebihan padi yang mereka tanam, mereka biasanya akan menjual sehingga RM3 1 kilo. Purata pendapatan tahunan mereka pula boleh mencecah sehingga RM5,000. Seterusnya, aktiviti penangkapan hasil laut sebanyak 30% atau 6 orang responden yang menjalankan aktiviti ini. Pendapatan mereka pula biasanya bergantung dengan jenis hasil laut yang mereka tangkap. Contohnya ikan kembung RM14 per kilo, ikan keli RM10 per kilo, udang RM18 per kilo dan ketam RM30 per kilo. Aktiviti ekonomi yang ketiga pula ialah aktiviti penanaman sayur-sayuran, iaitu sebanyak 20% atau 4 orang responden. Penduduk biasanya menanam cili yang dijual pada harga RM8 per kilo dan pisang yang dijual pada harga RM4 per kilo, manakala nanas pula dijual pada harga RM3 per kilo. Purata pendapatan tahunan mereka boleh mencecah sehingga RM3,000. Aktiviti ekonomi yang seterusnya ialah kontrak pembinaan, iaitu sebanyak 10% atau 2 orang responden. Penduduk yang terlibat dalam aktiviti ini biasanya dibayar per hari iaitu RM100 bergantung kepada pengalaman masing-masing. Purata pendapatan tahunan mereka pula boleh mencecah sekitar RM15,000. Aktiviti ekonomi yang terakhir ialah aktiviti ekonomi kerja sendiri iaitu sebanyak 10% atau 2 orang responden. Biasanya aktiviti ini dijalankan secara kecil-kecilan seperti menjual kuih muih dalam kampung. Contohnya kuih seri muka, kuih-kuih talam dan karipap dijual pada harga 60 sen, manakala 50 sen bagi kuih onde-onde. Purata pendapatan tahunan mereka pula boleh mencecah sekitar RM10,000. Saya, Aljana Gresha, akan meneruskan berkaitan antara ICT dengan kualiti hidup penduduk Kampung Baru. Ada 4 iaitu jantina, pekerjaan jarak jauh, perniagaan dan komunikasi. Untuk jantina, wanita mencatatkan penggunaan ICT lebih tinggi berbanding lelaki. Untuk pekerjaan jarak jauh pula, dilihat bahawa bilangan wanita lebih tinggi berbanding lelaki untuk tujuan pekerjaan dan mereka menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams, Google Meet
dan Zoom. Kesannya, ini telah meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi serta lebih banyak masa diluangkan bersama keluarga. Bagi perniagaan pula, dilihat bahawa wanita lebih tinggi berbanding lelaki dalam menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Kesannya, kos pemasaran rendah dan meningkatkan pendapatan serta taraf ekonomi. Bagi komunikasi pula, dilihat bahawa bilangan wanita juga lebih tinggi berbanding lelaki dalam menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook dan Telegram untuk tujuan komunikasi. Kesannya, meningkatkan hubungan sosial dan sokongan emosi. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah penggunaan ICT dapat meningkatkan keseimbangan kerja kehidupan. Seterusnya, kemudahan komunikasi, keselamatan dan pengurusan kewangan. Dan akhir sekali, hampir 50% penduduk melalui pencermatan kos dan masa. Seterusnya, kita akan beralih kepada perbezaan penggunaan ICT semasa dan selepas pandemik COVID-19. Semasa pandemik, dilihat untuk pekerjaan jarak jauh, terdapat 20% responden menggunakan ICT untuk bekerja dari rumah. Ini membantu mereka untuk mengekalkan pendapatan walaupun terdapat sekatan pergerakan. Bagi pedagang atas talian pula, 18% responden menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook untuk mempromosi dan menjual produk mereka. Sebagai contoh, responden berniaga makanan seperti nasi lemak, kuih muih, sayur-sayuran secara atas talian. Bagi komunikasi pula, 24% responden menggunakan ICT untuk berhubung dengan ahli keluarga mereka yang jauh. Ini untuk memastikan hubungan sosial mereka semakin erat dan mendapatkan maklumat terkini. Perubahan selepas PKP pula untuk pekerjaan jarak jauh kekal pada 19% menunjukkan pekerjaan fleksibel semakin diterima. Bagi komunikasi dan maklumat, peningkatan kepada 24% bagi komunikasi dan 23% untuk pencarian maklumat. Dilihat bahawa teknologi semakin menjadi keutamaan untuk berhubung dan mendapatkan informasi. Kesimpulannya, ICT dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk kampung baru melalui yang pertama, kemudahan urusan harian, yang kedua, keberkesanan kerja, peningkatan peluang pendapatan dan hubungan sosial yang lebih baik. Penggunaan ICT terhadap penduduk kampung baru ialah memudahkan urusan permohonan bantuan kerajaan. 30% responden telah memohon bantuan kerajaan seperti bantuan kos sara hidup, sumbangan tunai rahmat dan bantuan e-kaset. Selain itu, ICT juga telah memberi impak dalam pembelajaran anak-anak. Didapati 16% responden menyatakan anak-anak mereka menggunakan ICT untuk memuat turun nota yang diberikan oleh guru-guru mereka. Penggunaan ICT juga memberi impak dalam urusan jual beli barangan, di mana 18% responden menggunakan platform seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada untuk membeli pakaian dan peralatan rumah. Impak penggunaan ICT terhadap penduduk kampung baru ialah perniagaan kecil-kecilan. Responden menjual produk seperti keropok ikan secara atas talian melalui Facebook Market, WhatsApp Business dan Instagram. Cabaran penduduk kampung baru dalam mengakses ICT ialah jaringan internet yang perlahan, tiada menara telekomunikasi di kawasan kampung. Oleh itu, penduduk kampung hanya berkongsi menara telekomunikasi dengan kampung remis dengan yang berjarak 1.8 km. Seterusnya ialah kos pembelanjaan yang tinggi. Pembayaran terhadap Unifi sebanyak RM100 sebulan yang dianggap mahal oleh penduduk kampung. Didapati 60% responden yang tidak mampu untuk membuat bayaran terhadap Unifi tersebut. Dan cabaran seterusnya ialah harga peranti yang mahal. Peningkatan kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan golongan yang kurang berpendapatan rendah dan sederhana tidak mampu untuk membeli peranti-peranti tersebut. Seterusnya, langkah-langkah yang diambil oleh penduduk kampung baru dalam mengatasi cabaran untuk mengakses internet ialah dengan meminta bantuan daripada jiran atau saudara mara yang mahir dalam penggunaan ICT untuk memberikan petunjuk ajar. Selain itu, penduduk kampung ini juga menyatakan bahawa mereka menggunakan Wi-Fi secara percuma yang telah disediakan di kawasan umum bagi membolehkan mereka mengakses kepada internet. Kebanyakan penduduk kampung ini juga menyatakan bahawa mereka akan pergi ke kawasan bandar yang mempunyai jaringan internet yang stabil yang berdekatan dengan kampung mereka untuk membolehkan mereka mengakses kepada internet. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa penggunaan ICT telah memberi banyak impak yang positif terhadap kualiti hidup penduduk kampung baru dari segi kesihatan, pendidikan dan juga sosioekonomi. Oleh itu, dapat dilihat bahawa sekiranya penduduk kampung ini banyak memanfaatkan penggunaan ICT dalam kehidupan sehari mereka, sudah pasti kampung ini juga berpotensi menjadi sebuah perkampungan yang inovatif dan mapan pada masa hadapan.